Hare Krishna, Bhagavad Gita menurut aslinya, bab 17, bahagian-bahagian keyakinan, rangkap 8. Ayo satwa bala rodya sukha priti vivardana rasha snigdha stira hridaya ahara satvika priya. Penjelasan. Penterjemahan. Penterjemahan dahulu. Makanan yang disukai orang dalam sifat kebaikan memperpanjangkan usia hidup, menyucikan kehidupan, dan memberi kekuatan, kesihatan, kebahagiaan, dan kepuasan. Makanan tersebut penuh, sari, berlemak, bergizi, dan menyenangkan hati. Berarti dalam bab ini, Tuhan Sri Krishna telah menyatakan, menjelaskan bahawa makanan yang baik, makanan dalam sifat kebaikan. Seperti sebelum ini kita sudah bincang, dalam sifat kebaikan ini akan memanjangkan usia. Usia kita akan bertambah kalau kita ambil makanan yang baik. Di samping itu, makanan yang baik itu akan memberi kekuatan kepada kita. Akan menyihatkan tubuh badan kita dan memberi kebahagiaan dan kepuasan. Makanan dalam sifat kebaikan. Dan kita akan lihat apa itu makanan-makanan dalam sifat kebaikan. Makanan-makanan dalam sifat kebaikan yang dalam berbentuk sari. Sarinya dalam berbentuk kita kata cair ataupun jus dalam bahasa Inggeris. Makanan yang berlemak. Makanan yang berlemak juga memberi kebahagiaan dan menyihatkan tubuh badan kita. Makanan yang berlemak itu dalam badan kita mesti kena ada lemak. Ada yang lemak yang baik dan lemak yang tidak baik. So kita kena ambil makanan yang berlemak, makanan yang bergizi dan menyenangkan hati. So makanan lemak ni kita boleh dapati daripada susu lembu, lemak. Tidak semestinya kita kena makan daging untuk mendapatkan makanan yang berlemak. Tentu susu adalah salah satu makanan yang berlemak, memberi khasiat kepada tubuh badan kita, juga menguatkan tulang kita. Dan seterusnya, rangkap 9. Bab 17, rangkap 9. Katvi amla lava nati usna titiksna ruksha vidahina ahara raja sasyesta dukkha sokamaya pradam. Penterjemahan. Makanan yang terlalu pahit, terlalu masam, terlalu masin, panas, menyebabkan badan menjadi panas, terlalu pedas, terlalu kering, dan berisi terlalu banyak bumbu yang keras sekali disukai orang yang dalam sifat nafsu. Makanan seperti ini menyebabkan duka cita, kesengsaraan, dan penyakit. Dari sini Tuhan Sri Krishna menjelaskan bahawa makanan sifat orang yang mempunyai dalam sifat kenafsuan, perwatakan atau sifat kenafsuan, mereka suka makanan-makanan seperti terlalu pahit, terlalu masam, terlalu masin, atau terlalu pedas, ataupun makanan itu terlampau kering,
ataupun sisa makanan orang lain, ataupun kita makan dan kita tinggalkan sisa, kemudian kita akan makan sisa makanan orang. Okey. Makanan-makanan seperti ini disukai oleh orang-orang yang punya dalam sifat kenafsuan. Ini menyebabkan mereka berasa duka cita. Duka cita kita kata sedih, mereka rasa kurang senang, dan akhirnya mereka mendapat penyakit apabila kita mengambil makanan-makanan seperti ini. Berarti orang yang ingin maju dalam nilai-nilai kerohanian, ingin mendekatkan diri dengan Tuhan, kita harus mengelakkan makanan-makanan seperti ini. Okey. Dan seterusnya rangkap 10 bab 17 angka 10. Yata yamam gata rasam puti paryushitam chaya ucistam api chametyam bojanam tamasa priyam. Penterjemahan. Makanan yang dimasak lebih dari 3 jam sebelum dimakan, makanan yang hambar, basi dan busuk, dan makanan terdiri dari sisa makanan orang lain dan bahan-bahan haram seperti arak, makanan daging, disukai oleh orang yang dalam sifat kegelapan atau mempunyai perwatakan kebingungan atau sifat kebingungan. Okey, di sini Tuhan Sri Krishna ingin menjelaskan orang-orang seperti ini dia suka, iaitu yang berada dalam sifat kegelapan atau orang yang kurang cerdik, ataupun dalam sifat kebingungan, akan lebih suka makan makanan dimasak lebih daripada berjam-jam. Mengikut kitab suci menjelaskan bahawa kita perlu ambil makanan yang dimasak sebelum 3 jam sebelum. Selepas 3 jam kita perlu mengelakkan mengambil makanan sedemikian, kerana makanan itu tidak mendatangkan kebaikan kepada kesihatan kita, dan seterusnya rohani kita tidak begitu kuat. Dalam penjelasan, kita lihat dalam penjelasan oleh Bhagawan Sri Krishna, apabila seseorang itu mengambil makanan yang berkhasiat, makanan yang berkhasiat itu makanan susu, makanan yang berasal daripada susu, gula, beras, gandum, buah-buahan dan sayur-sayuran. Makanan seperti ini sudah tentu akan memberi kesihatan yang baik kepada seseorang individu. Apabila kesihatan seseorang itu baik, maka itu secara tidak langsungnya akan memanjangkan usia. Bagaimana boleh memanjangkan usia? Apabila makanan yang diambil itu baik, sudah tentu dia dapat mengurangkan penyakit-penyakit yang berbahaya, seperti penyakit kanser, ada banyak lagi penyakit yang berbahaya. So makanan yang mengandungi daging, makanan daging, sudah tentu sel-sel dia sukar untuk dibunuh, dan sel-sel itu akan membahayakan diri seseorang. Dan pencernaan pula, pencernaan makanan dalam sifat kebaikan seperti sayur-sayuran, iaitu carrot, kobis, banyak lagi sayur-sayuran, tomato, pencernaan dia dalam 1 jam atau dalam 45 minit sahaja akan berlaku pencernaan begitu cepat. Berbanding dengan kita ambil makanan dalam sifat kenafsuan seperti yang saya jelaskan sebelum ini, dan makanan-makanan dalam sifat kenafsuan seperti makanan daging, ayam,
dan sebagainya lah. Banyak daging saya tak perlu sentuh. Kamu tahu banyak daging di beberapa negara atau beberapa negara mereka suka makan ular, ada yang makan monyet, macam-macam lah. Seperti makanan-makanan daging itu mengambil masa yang lama untuk pencernaan. Saya rasa 3 jam atau lebih daripada 2 jam atau 3 jam. Kalau makanan yang dicerna itu mengambil masa yang begitu lama, apa akan jadi dalam tubuh badan kita? Sesuatu benda itu tidak dapat diproses dengan cepat, maka kuman-kuman itu akan merebak dalam badan kita dan menyebabkan kita akan mendapat penyakit. Sebab itu kita digalakkan mengambil makanan-makanan yang berbentuk cecair. Banyak makanan berbentuk cecair memudahkan untuk pencernaan. Liquid, kita kata dalam bahasa liquid. Kalau berbentuk cecair, 1 minit sahaja untuk pencernaan. Kalau berbanding dengan air, sebelum 1 minit sudah diproses. Sebab itu kita digalakkan mengambil makanan-makanan yang sifat kebaikan. Okey. Dan seterusnya. Okay. Sudah tentu persoalan yang ditimbul di sini adalah kita memerlukan lemak ataupun kita memerlukan protein untuk pembesaran tubuh badan kita, memberi tenaga. Di sini Tuhan Sri Krishna menjelaskan bahawa untuk mendapatkan protein tidak semestinya kita kena korbankan daging. Kita kena makan makanan daging. Sebab protein kita boleh peroleh melalui seperti yang saya jelaskan, melalui susu, susu lembu, susu lembu. Dan di samping itu juga melalui ke kacang, kacang-kacangan seperti dal, kacang kuda, gandum dan sebagainya, banyak lagi ya. Melalui brokoli kita akan dapat protein yang tinggi. Kalau kita bandingkan dengan kajian menunjukkan kandungan dalam brokoli, kandungan protein dalam brokoli lebih tinggi daripada ikan. Maka kita mempunyai protein yang banyak dalam sayur-sayuran. Cuma kita tidak fikir, kita tidak rajin mencari. Kalau kita rajin mencari, sudah tentu kita ada protein dalam makanan sayur-sayuran. Cuma kita tidak ambil peduli tentang hal ini. So berarti kita kena cari ilmu. Jika tidak dipecahkan huyung, manakah dapat sabunya? Pendek kata dalam peribahasa, ini menunjukkan kalau kita nak tahu sesuatu, kita nak menimba ilmu, sudah tentu kita kena cari, kita kena berusaha, baru kita akan dapat ilmu. Baik, seterusnya. Seperti yang saya tadi jelaskan juga, makanan sebentar. Baik, setiap makanan yang kita masak, kita mestilah membaca doa sebelum makan. Ataupun kita kena sembah kepada Tuhan Sri Krishna. Okey, kita ada vigraha. Setiap rumah orang penganut agama Hindu, sudah tentu mereka ada vigraha ataupun gambar. So setiap kali kita masak, makanan itu perlulah kita makanan sayur-sayuran sahaja.
Kalau ingatlah, makanan sayur-sayuran saja perlu disembahkan kepada Tuhan Sri Krishna. Apa tujuan kita kena sembah kepada Tuhan Sri Krishna sebelum kita makan? Tujuan dia, kita mendapat restu, kita mendapat kebenaran dari Tuhan Sri Krishna, maka kita kata zero inflasi ataupun kita kata zero karma. Artinya tidak ada dosa. Sebab makanan sayur-sayuran juga mempunyai dosa. Sebab makan sayur juga mempunyai kehidupan. Mempunyai satu rangsangan. Kita kata satu rangsangan. One senses. Makanan sayur-sayuran one senses. Sebab itu untuk meningkatkan nilai-nilai kerohanian, untuk nak mendekatkan diri kita, ilmu-ilmu keagamaan, maka kita kena mengambil langkah yang terbaik, iaitu kita kena jadikan zero inflasi, iaitu zero dosa ataupun tiada dosa langsung. Maka untuk ke tahap itu, kita haruslah menyembahkan segala makanan yang kita makan perlu disembah kepada Tuhan Sri Krishna untuk mendapat restu. Begitu juga minuman juga. Setiap kali minuman kita kena mendapat restu. Berarti sebelum makan kita kena baca doa. Serasa ilmu ini sudah ada dalam semua agama. Dalam agama Islam pun juga digalakkan, diwajibkan membaca doa sebelum makan. Begitu juga dengan penganut Kristian juga, mesti mereka mendapat restu. Semua agama menyarankan kita mendapat restu, kita baca doa sebelum makan. Semasa kita masak pun, kita kena masak dalam sifat kebaikan. Bagaimana kita masak dengan sifat, dengan penuh kerohanian, dengan penuh kebersihan kita, kukunya perlu dipotong dengan bersih. Sebab seseorang individu yang masak dalam sifat kebaikan sudah tentu mandi sebelum makan, mandi sebelum masak, juga mandi sebelum makan. So kebersihan itu sangat dipentingkan di sini. Cleanliness is godliness dalam bahasa Inggeris. Berarti kebersihan adalah ketuhanan. Kebersihan adalah ketuhanan. Berarti langkah-langkah ini perlulah kita ikut untuk kita maju dalam ilmu keagamaan. Untuk nak menjadi orang alim, mestilah kita kena ikut. Kita tidak boleh ikut secara membuta-tuli. Tuhan Sri Krishna juga di sini menjelaskan dalam bab 9, rangkap 26, Patram pushpam phalandoyum yomi bhaktiya prayachati tatham bhakti uparatam asnami prayatat manaha. Ini bermaksud setiap yang kita sembah, Tuhan Krishna tidak minta sesuatu yang begitu banyak atau begitu mewah. Tuhan Sri Krishna minta begitu, apabila kita nak sembah sesuatu, mestilah dengan cinta bakti, dengan penuh kerohanian. Cinta bakti dengan penuh kerohanian boleh disembahkan daun, sehelai daun, buah-buahan, bunga, atau air. Tuhan Sri Krishna pasti menerimanya. Pasti menerimanya. Dengan penuh bakti, dengan penuh cinta. Tuhan nak melihat bagaimana kebaktian kita, bagaimana kecintaan kita, bagaimana kesungguhan kita dalam menyembah Tuhan Sri Krishna dan mengikuti kitab-kitab suci. Tuhan tidak minta
begitu besar daripada kita. Berarti bunga atau daun tulsi, air, sayur-sayuran ini, buah-buahan mudah didapati. Di sekeliling rumah kita ada benda-benda ini. Berarti orang yang kaya atau orang yang miskin juga boleh menyembah sama sekali. Sama, tidak ada perbezaan. Hanya orang kaya memberi ataupun menyembah dengan kemewahan. Orang miskin tidak ada kemewahan atau tidak ada benda-benda yang besar untuk disembah. Tuhan tidak minta benda-benda yang besar. Tuhan minta begitu senang. Perkara yang kita boleh, bunga kita boleh dapat di mana-mana sahaja. Seperti orang kaya pun boleh dapat bunga, orang miskin pun boleh dapat bunga. Air, semua murah. Berarti Tuhan tidak membezakan orang kaya, orang miskin. Sama untuk Tuhan. Cuma di sini adalah kesucian, kebaktian, kesungguhan, ketekunan, kebersihan yang ada pada diri individu. Itulah yang Tuhan menilai dan Tuhan akan terima. Segala yang kita sembah yang mengikut kitab, yang mengikut kitab Bhagavad Gita. Okay. Dan di sini juga dijelaskan bahawa seperti yang saya tadi maklum, makanan yang melebihi 3 jam digalakkan jangan makan. Tetapi kecuali makanan yang disembah kepada Tuhan, kalau lebih daripada 3 jam, boleh makan. Sebab makanan itu adalah makanan kerohanian. Berbeza dengan makanan bukan kerohanian. Apabila makanan itu sudah disembah, maka makanan itu sudah menjadi makanan kerohanian. Boleh makan lebih daripada 3 jam. Tapi kalau boleh, elakkan. Tapi kadang-kadang pada hari-hari penyambutan, pada hari-hari kebesaran, seperti Janmashtami, hari-hari tertentu, kita masa lebih awal. Kadang-kadang 4 jam lebih awal. Pada masa itu, kita boleh makan. Tidak ada masalah. Walaupun lebih daripada 4 jam, 5 jam, boleh makan. Sebab itu adalah makanan kerohanian yang akan meningkatkan ilmu kita, kerohanian kita. Terima kasih.